Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam transformasi, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada pengerusi majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana dalam menentukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Guru-guru, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya hadirin hadirat yang saya muliakan. Andai patah sayap Raja Wali bertongkat jua kanda kemari, bukan ingin mencari calon isteri, tetapi ingin menyampaikan sebuah syarahan yang berinti di bawah tajuk Iskandar Zulkarnain, Cerminan Akhlak Pemimpin. Pemimpin yang saya akan fokuskan pada hari ini merupakan seorang penakluk yang hebat. Beliau disebut dalam Al-Quran dan sejarah Islam. Beliau menguasai empire yang sangat luas, melangkaui dari benua Eropah sehinggalah ke timur jauh. Beliau menguasai dua kerajaan dunia, iaitu Timur dan Barat. Beliau juga terdiri daripada 4 orang lelaki yang menguasai dunia. Beliaulah Iskandar Zulkarnain atau dikenali sebagai Alexander the Great di Barat. Mungkin kita mempunyai jutaan rujukan pemimpin yang boleh dijadikan idola, namun ia tidak dapat menandingi keunggulan kepribadian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Sifat kepimpinan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah amanah, siddiq, fatanah dan tabligh. Bagi merungkai segala persoalan, 3 pragmatik perdana saya akan bawakan kepada anda bersama saya. Hadirin hadirat pemegang amanat bangsa, pragmatik saya yang pertama, Raja Iskandar Zulkarnain, cerminan akhlak pemimpin, ialah kerana sifat adil. Adil yang dimaksudkan di sini ialah meletakkan sesuatu pada tempat yang benar dan tepat yang seharusnya diletakkan. Hal ini bersesuaian dengan prinsip Islam yang menganjurkan umatnya untuk berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan. Sifat keadilan amatlah dituntut dan sebagai seorang pemimpin atau seorang raja haruslah mempunyai sifat keadilan dalam memerintah. Seseorang pemimpin itu hanya akan dianggap sebagai pemimpin yang adil apabila ia dapat melaksanakan amanah yang dipertanggungjawab kepadanya dengan sempurna. Adil dan keadilan adalah akhlak yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta kezaliman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pragmatik yang kedua, Raja Iskandar Zulkarnain adalah cerminan akhlak pemimpin ialah kerana sikap baik hati. Hal ini bersangkut paut dengan kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat yang ke-93 hinggalah ayat yang ke-97 yang dimintanya pertolongan untuk melindungi diri mereka daripada serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memohon agar antara negeri mereka dan negeri Ya'juj Ma'juj diadakan tembok yang besar yang tidak dapat ditembus dan mereka sanggup untuk membayar upah yang lumayan. Mendengar permohonan ini, Raja Iskandar Zulkarnain menjawab dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-98 yang bermaksud, saya tidak mengharapkan upah dari kamu kerana nikmat dan pemberian Tuhanku adalah lebih berharga daripada upah itu. Hanya kepadamu saya meminta pekerja dan alat-alatnya. Sudah terang lagi bersuluh, seseorang pemimpin perlulah mempunyai sikap baik hati dalam memimpin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pragmatik yang terakhir, Raja Iskandar Zulkarnain adalah pemimpin yang amanah. Amanah membawa maksud yang meluas, bukan sekadar bersikap jujur dan benar dalam aspek kehidupan, malah turut mencakupi setiap tanggungjawab atau tugasan yang wajib dilaksanakan. Amanah dikaitkan dengan sifat seseorang pemimpin yang boleh dipercayai.
amanah menjadi kayu ukur akan tahap keimanan seseorang sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ayatul munafiqun thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang bermaksud tanda munafik ada 3. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, ia mengungkiri. Apabila diberi amanah, dia khianat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan, sebagai penutup tirai syarahan, dapat saya simpulkan di sini, apabila kita diberikan sesuatu tanggungjawab, maka jalankan sesuatu tugasan itu dengan bersikap adil, baik hati dan amanah. Rakyat adalah cerminan pemimpin. Pemimpin yang mempunyai teladan yang baik akan memberikan kesan yang amat mendalam kepada rakyat dan orang bawahan. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum kata penutup bicara, sekali lagi saya menegaskan bahawa seseorang pemimpin perlulah mempunyai sikap adil, baik hati dan amanah dengan tanggungjawab yang diberikan. Saya menyusun jari memohon kemaafan atas keterlanjuran kata. Saya memohon jutaan kemaafan atas salah dan silap. Andai ingin mencari cincin, carilah cincin seukuran jari. Andai dipilih sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik hati. Saya sudahi syarahan saya dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.